Assalamualaikum semua, apa khabar hari ini? Okey, hari ini kita masih lagi berkisah tentang apa nama ni, perancangan kewangan. Hari ini kita berehat sikit berkenaan dengan wasiat dan pusaka ya. Sebab ini saya nak share satu benda yang perkara yang basic atau perkara yang asas berkenaan dengan apakah elemen-elemen yang perlu ada dalam perancangan asas kewangan. Jadi tips ni amat sesuai kepada mereka-mereka yang baru memulakan rumah tangga, pasangan-pasangan baru, ataupun kepada pasangan-pasangan yang purba ataupun yang purba ya, ataupun semua orang boleh apply lah, boleh apply apa nama ni, teori ataupun ilmu yang saya nak kongsikan sebentar saja lagi ya. Okey, ini merupakan perkara asas ataupun elemen yang perlu ada dalam perancangan kewangan kita. Okey, harapkan benda ni boleh bantu anda selepas ini ya. Saya cuba lukiskan ya. InsyaAllah mudah-mudahan doakan supaya jadi bulat ya. Oh, okey. Okey tak bulat ni? Okey, yuk. Boleh okey. Okey. Dah tengok tak? Biasa tengok. Okey. Nampak sini 70%, sini 10%, sini 10%, dan sini 10%. Okey, apa ni? Okey, kita andaikan ini merupakan gaji kita setiap bulan. Okey, daripada gaji ataupun pendapatan setiap bulan itu, apa yang perlu kita buat ialah, okey, bagikan pada 4 pecahan. 4 pecahan. Okey. 10% daripada gaji kita itu perlu dimasukkan dalam akaun simpanan. Okey, 10% daripada gaji setiap bulan tu perlu simpan. Okey. 10% lagi daripada gaji tu perlu invest. Labur. Okey. 10% lagi perlu diperuntukkan untuk insurans, takaful. Okey. Nanti kita sentuh satu. Nanti saya akan ceritakan satu persatu daripada 3 elemen ni. Okey, 70%. 70% ni adalah untuk belanja. Untuk belanja. Maksudnya daripada 70% ni lah bajet kita untuk sewa rumah ataupun installment rumah. Bajet kita untuk bayar duit kereta. Bajet untuk belanja dapur. Bajet untuk bil. Bajet untuk kebajikan. Bagi duit pada mak dan ayah. Apa lagi? Bajet apa untuk outing family. Apa lagi? Cuti tak bukan sini. Okey, sorry. Outing. Apa lagi? Apa nama ni, beli baju atau dan sebagainya lah. So perbelanjaan kita perlu di dalam bajet 70% ni. Maksudnya perbelanjaan kita untuk bayar rumah dan bayar kereta, dapur mesti dalam 70% ni. Kalau semua ni melebihi 70%, bermakna kita ada masalah. Memang confirm ada masalah. Ini basic dia. Ini basic dia. Okey. Saving. Kenapa saving? Saving ni suatu benda yang emergency. Okey, contoh nak kena balik kampung.
Emergency. Orang tua telefon, Man, kau kena balik, Man, malam ni mungkin ada apa-apa hal ke yang emergency. Okey, bayangkan duit minyak, duit tol. Nampak? Kalau tak ada saving, macam mana? Mesti haru. Kereta breakdown, tayar motor pancit, nak kena beli tayar baru, kereta overheat, nak kena tukar head apa, timing bag putus. Ni di sini saving. Itu penting saving tu. Sebab apa? Kalau ada apa-apa hal, dia tak boleh nak keluar dari insurans. Faham tak? Walaupun insurans dibayar 300 bulan, tiap bulan bayar 300, tapi kalau tiba-tiba ada kes emergency, boleh tak keluar dari insurans? Tak boleh? Boleh. Lepas minggu nak kena withdraw cash value apa, bangunan proses. Nampak tak? Okay. Sama juga dengan invest. Okay. Invest ni untuk long term. Dia untuk long term. Maknanya sesuatu benda yang kita tak ganggu dah. Kalau katakan 100 bulan ke 200 bulan tu, itu memang kata orang tu maintain. Sentiasa tak rusik lah ini. So kat sini lah portion yang boleh gunakan. Contoh kalau katakan ada orang ajak beli emas ke, ataupun ASB ke, ataupun unit trust ke, apa semua. Di sini perlukan dia untuk pelaburan tadi. Nampak? Ini tak usik ni. Maknanya biarkan kat situ. Ataupun beli CJ Premium. Mana tahu rezeki dapat BMW ke, dapat Mercedes ke. Sini perlukan dia 10% daripada gaji tadi. Maksudnya kalau gaji 3,300 contoh. Sama juga dengan saving. Kalau gaji 3,000 maksudnya 300. Dan insurans takaful. Kalau gaji 3,000 maksudnya 300. Tetapi kena set dalam kepala otak tu, insurans dan takaful ni bukannya peruntukan untuk simpanan ataupun pelaburan. Kena faham tu. Kena faham. Walaupun insurans, produk insurans takaful tu ada elemen investment link ataupun ada ada elemen saving, tapi kena set dekat mindset ni, itu bukan merupakan jalan kata orang tu jalan yang terakhir untuk kita jadikan sebagai satu simpanan atau pelaburan. Bukan. Sebab dia macam ni, elemen dia lain. Nampak tak? Lain. So insurans dia tak boleh dikategori, ataupun takaful ni, insurans atau takaful ni tak boleh dikategorikan sebagai simpanan ataupun pelaburan. Dia ada portion dia sendiri, kedudukan yang sendiri. Nampak? Dia ada kedudukan sendiri. Sebab apa? Sebab yang 10% ni tadi, yang ini ni, okey, yang ini tadi, dia nak protect yang 90% ni. Nampak? Yang 10% ni dia akan protect yang 90% ni. Nampak? Yang 10% tadi dia akan protect yang 90% ni. Itu kepentingan dia dan kedudukan dia. Jadi saya pun nak tegur jugalah kepada mana-mana ejen atau penunda yang kat luar tu, supaya tidak kata orang tu attack customer ataupun prospek tu dengan andaian mengatakan bahawa produk ini merupakan produk simpanan. Kalau cik tak pernah simpan, boleh simpan dekat sini, atau kalau cik tak ada tempat invest, boleh invest kat sini. Bukan. Dia bukan macam tu. Dia simpanan, pelaburan, insurans, dia 3 elemen yang berbeza, tetapi masing-masing ni menyumbang ataupun berkait rapat. Kena faham tu. Dan takaful atau insurans dia tak boleh jadi sebagai satu tools untuk combine 3-3 ni dalam satu benda. Tak boleh. Dia memang tak boleh. Dia satu benda yang berbeza. Saving macam cakap tadi lah, satu benda yang emergency. Emergency. Kalau kita terdesak pun, kita nak keluarkan duit daripada daripada pelaburan kita, contoh emas, nak tunggu jual emas lagi apa semua, proses-proses dia tu dah makan masa. Jadi itu pentingnya saving ni, dia boleh dikonsiderkan sebagai emergency punya ni lah. Emergency fund. Itu antara elemen dia. Sikit lagi nak sentuh berkenaan dengan ni. Ini satu juga. Bila kita berada dalam
dalam apa ni, kita boleh katakan dalam bajet 70% ni, itu bermakna kita mempunyai apa nama ni, kedudukan kewangan yang stabil lah. Tapi kalau lebih daripada 70%, maksudnya kita dah belanja lebih daripada apa yang sepatutnya kita belanja. Rasa ini satu benda yang ramai orang nak boleh capai standard macam ni lah. Tapi walau macam mana pun, kita boleh berusaha, kita boleh cuba. Mungkin dengan apa yang saya terangkan kat sini, sedikit boleh menjadi, kata orang tu, panduan, menjadi panduan ataupun pengajaran. Jadi saya harap kalau katakan apa nama ni, ilmu ni bermanfaat, boleh share dengan kawan-kawan lain, boleh share dengan kawan lain, tak rugi pun tak share. Jadi nanti untuk sesi akan datang, saya akan cuba uraikan lebih detail lagi lah dengan antara elemen-elemen yang ada ni. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Ada peluang dan ruang nanti, saya akan sambung kemudian, InsyaAllah.